yang tak seronok. Okey, dah record. Ini ni. Okey, vector. Yang ni I suppose that majority of you already learn a little bit about vectors during secondary school level, especially dalam math. Saya rasa confirm ada. Matematik moden saya lupa ada ke tidak lah. Okey. So basic kepada vektor dahulu lah. Vectors. Okey. Hari ini kita akan cover insyaAllah sampai cross product. Dan ada banyak perkara yang kita kena cover hari ini, tapi agak mudah. Okay. Suppose we have 2 points in A, B in the 2D coordinate system lah. Kita sembang dalam 2D coordinate system dulu. Vector is the movement from certain point of A to certain point of B. Okay. Itu saja. Dia yang keyword yang utama dia ialah dia ada arah, direction. The first one is the direction, and the second one is the magnitude. Magnitude ni adalah jarak dia lah, boleh kita kata sebagai distance dia. Okay. Jadi umum kita tahu kita nak represent vektor ialah A, B, anak panah. Dia menunjukkan daripada A pergi ke B. Dan selalunya AB dia tidak sama dengan BA. Okay. Ni kalau AB. Kalau kita terbalikkan anak panah, okay, daripada B pergi ke A, saya guna anak panah yang merah kan. Okay. So yang ni pula adalah negatif AB atau sama dengan BA anak panah. Kerana dia ada direction, jadi agak penting untuk kita nyatakan yang mana satu asalan atau kita panggil sebagai initial point dan juga terminal point. Okay, asalan dan juga terminal dia. Initial pergi ke ini tak sama ni, sorry. Ini tak sama. Saya tak boleh kata sama. Okay, sorry. Yang merah ni adalah negatif AB dan dibalikkan jadi BA lah. Okay. So penting kita ada initial point dan juga terminal point. Alright, simple ya. Kita nak pergi tengok kalau dalam 2D. Tadi saya nyatakan dalam konsep 2D, so that's why ada dua satah je, X melawan Y. Tetapi kalau dalam bentuk 3D, just kita transfer dua titik point tersebut dengan direction dia ke dalam bentuk satah X, Y, Z. Ini pun tak complicated lagi. Alright. Sekarang ni saya nak bagi satu contoh. Alright. Katakan dalam satah X, Y dulu. Titik satu-satu. Katakan ada satu titik, satu-satu. Satu lagi pula B, kita buatlah tinggi sikit, 3, 5. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So agak atas. Katakan ini titik A dan titik B saya kat sini. Okay, so vektor AB. Macam ni, secara kasar. Dan initial point merupakan A. Titik A. Anak panah dia. Dan terminal dia jelas kat sini adalah point B. Sekarang ni, apakah vektor A pergi ke B? So, kita akan cari kat sini, saya tak pasti ada formula tak kat sini dulu. AB ialah kita ambil titik daripada terminal 3 tolak 1 I. Okay, ni salah ni kalau saya letak ni
Saya kena padam dulu. Okey, 3 tolak 1i. Untuk yang tambah, kalau J pula, iaitu horizontal punya distance, kita ambil 5 tolak 1J. So kita akan dapat 2i tambah 4J. So 2i itu represents the movement on the horizontal axis, dan J itu refer movement untuk horizontal, menegak. So inilah selalunya asas bentuk vektor 2i plus 4j. Kenapa yang tadi tu saya cakap kurang tepat untuk saya tulis macam tu, dia sama dengan 2, 4. Ini adalah bentuk umum vektor. Sebagai motivasi dulu untuk kita nampak example dia, inilah konsep vektor. Apakah vektor komponen kalau kita terbalikkan? Kita nak cari BA pula. A, kali ni terminal dia terbalik. Terminal dia adalah A. Kalau dalam kes ni, jadi 1 tolak 3 I plus 1 tolak 5 J. Ini lain pula, bukan AB BA. Terbalik, anak panah tu dalam gambar biru tu kena terbalikkan. So dia akan jadi negative 2i minus 4j, atau dalam bentuk vektor adalah negative 2, negative 4. Masih senang lagi, dalam kes ni tak ada masalah lagi. Vectors are subject to some arithmetic operation. Yang ni hafal je tapi agak senang. Dia kalau kamu mahir dalam algebra, ni adalah dalam sebutan I dengan J saja. That's why kalau V tambah W, kita tambah komponen yang pertama ni saja. Macam tadi tu saya tolak kan. Okay, so kalau tambah A, ni antara dua vektor tak boleh. Ni point dengan point tak boleh, saya tak mau macam tu. Ni point dengan point. Yang operation ni adalah operation antara vektor. Saya kena tunjuk contoh vektor. Okay, saya tulis V, katakan vektor V1, V2 dan juga W, dua vektor yang lain, vektor yang lain W1, W2. Okay, example. Saya nyatakan V sama dengan ambil nilai random saja, 1, 4, dan W sama dengan negatif 2, 5, boleh? Okay. So kalau dalam bentuk, kalau kita bentuk IG, ini adalah I plus 4J, ini jadi negative 2I plus 5J. Two different vectors with different magnitude of course. Tak perlu kita plot sebab kita dah tahu sekarang ni vektor. Okay. So V plus W. Okay, kalau dalam bentuk ni kita boleh tambah direct. Fokus kepada, bayangkan ni adalah I. Kolom pertama, komponen pertama ni ada I, ni adalah J. So operation I kita buat dengan I saja. J dengan J. So dia macam variable lah kan. Kalau kita solve dalam bentuk ni, dia ambil coefficient saja. Okay, 1 minus 2i plus 4 plus 5j. So kita hanya lakukan operasi dekat variable yang berkaitan. Kamu boleh juga tambah kat sini directly. 1 plus negative 2 for the first one, and the second one 4 plus 5 represents the J. So dia jadi sama juga jawapan dia akan jadi 1 tolak 2 negative 1, 9. This is the sum of the vectors between V plus W. Nota tu macam ada satu perkara yang silap ni, saya tengok V minus W ni, okay. So kita tengok pula kalau V minus W macam mana. Untuk soalan yang sama, untuk vectors yang sama, V minus W
Ni betul ke ni? Arithmetic operation ni. Saya double check sekejap, bahaya ni. Saya sebelum menyalahkan orang, saya kena double check dululah. Sebentar saya tengok reference saya sekejap. Di mana bahagian arithmetic operation? Okey, confirm confirm ada kesilapan nota kat situ. V minus W dia sebenarnya simple je, V1 minus W1 untuk yang komponen I, dan untuk komponen J sama juga, V2 tolak W2. Mana boleh tambah kat situ kan. Okay, so please focus on this one. Kalau minus, minus sajalah. Okay, untuk V dengan W yang kat atas ni, apakah operasi kalau V minus W? Yang ni saya sarankan untuk kamu letak kurungan lah kalau kita takut tersilap kan, sebab kita main tolak kat sini. 1 tolak 2, 4 tolak 5. Jadilah 3 and also negative 1. Okay. Untuk konsep skala pula, skala lagi senang. Kita ambil satu koefisien lain, suppose K KB. Kita involve one vector for this one. Dia akan menjadi hasil darab skala tersebut dengan vektor komponen. Jadi kita kena nyatakanlah berapa nilai K kita. Katakan K kita adalah 2, berapakah 2V? So kamu ambil 2 darab dengan komponen kat dalam, ni V takut kamu tak nampak yang mana, 2, 1 untuk yang pertama, kemudian 2 dengan 4. So vektor V yang ada komponen 1 dengan 4, 2V jadi hasil darab 2 dengan komponen-komponen kat dalam, jadi 2 dengan 8. Semudah itu saja, tiada yang kompleks. Gambar rajah di kiri itu menunjukkan representation of V plus W, V minus W, and of course the skala 1. Ini dalam gambar rajah. Dan umum kita boleh tengok kat sini, vektor ni boleh membentuk satu bentuk geometri kat situ. Itu merupakan parallelogram. Kita boleh cari dia lepas ni bila kita dah sampai cross product nanti. Okey, ada soalan setakat ini? Kalau tak ada, saya akan teruskan. Yang tadi dengan adalah dalam bentuk 2D 2D simple je. 2D, apa beza 2D dengan 3D? 2D, kalau dalam vektor 2D dia kita ada sebutan I dengan J saja, merangkumi apa tu, length dengan width. Kalau 3D dia ada tambah height, itu saja. So dalam contoh yang tadi itu, kita hanya melibatkan I dalam sebutan I dan sebutan J, maka kita melakukan operasi dalam 2D. Kalau 3D, kita cuma tambah satu lagi variable K, tapi operasi dia masih sama. Untuk tambah tolak dan juga skala. Setakat ni tak ada lagi 4D kita hanya ada 2D dengan 3D. Tapi vector also exist in the space of 1D lah. Tapi kita tak bincangkan dalam kes ni lah. Okey, ada tak contoh soalan? Okey, sekejap sebelum pergi contoh soalan. Ini saya dah ajar tadi secara tak langsung. Kita nak cari vektor antara point dengan point. Ini saya dah ajar tadi pada mula sebab nak bagi kamu nampak apakah nilai vektor daripada A ke B tadi tu. Ini kalau dia punya simple formula, kita just take the terminal minus the initial point.
Okay, saja saya nak stresskan benda ni lah. Alright. Of course, tadi kita dah cakap, okay, AB, vector AB usually not the same with the vector BA. Usually dia ada case yang sama tapi saya tak mau cakap lagi. Jadi maksudnya kat sini penting untuk kita identify initial and terminal. Nampak mudah tapi benda ni boleh mengakibatkan kesilapan dalam pengiraan. Kerana untuk point AB ni kita akan ambil yang komponen terminal tolak initial. Ni untuk case kalau for DI dan ni pula untuk case kalau kita nak mencari horizontal punya pergerakan. So terminal tolak initial. Dapatlah komponen vektor I dengan J. Make sure tidak terbalik antara dua benda tu. Subtraction operation is not commutative. Jadi A tolak B tak selalunya tak sama dengan B tolak A. So hati-hati yang ni dan barulah kita boleh jawab soalan. A. Diberi komponen vektor, yang ni saya dah bincang tadi, P1, P2. Okay, jawapan dah ada kat situ. So saya tak nak tanya soalan ni, saya tanya soalan A+. Cari P2 ke P1. Kita buat contoh lain sebab yang ni dah ada jawapan kan. Jadi negatif 1, 3. Untuk student yang pick up sikit, dia tahu P2 ke P1 ni adalah sama dengan negatif tadi tu. Negatif of the vector P1, P2, jadi 1, negatif 3. Boleh dapat direct sebenarnya, tapi katakan kalau kita tak ada P1, P2 pada nilai asal, jadi my tips is that we identify first what is the initial one. Initial dia dalam case yang kedua ni ialah P2 dan terminal dia adalah P1. Jadi kita yang mana nak tolak yang mana tu agak penting untuk kita perasan kat sini. Sebab kita tahu terminal tolak initial. Sekarang ni P2 tolak, P1 tolak P2. Okay. Jadilah 3 tolak 2 for the first component of I, and also ambillah 5 tolak 8. Jadilah jawapan yang 1 dan negatif 3. Untuk contoh B pun sama. Untuk contoh C berbeza, dia hanya melibatkan 3 dimension. Okay, so saya tunjuk C sekejap. Okay, untuk C, P1 ke P2, jawapan dia dah diberi ialah negatif 3, 6 dan kita ada komponen K, IJK, 1. So macam mana kita nak cari P2 ke P1? Okay, kali ni sama juga, initial adalah P2, keluar dekat P1. Jadi kat dalam ni kita kena ambil komponen P1 tolak P2. Jadi 5 tolak 2, sekejap, 5 tolak 2, tolak 2 tolak 4 dan juga 1 tolak 2. Dapatlah 3, negative 6 and also minus 1, negative 1. Settle. Okay. Ini soalan yang lain daripada tadi. Ialah kalau kita beri terminal and initial, ni sama je tadi ya. Oh tak, ini soalan lain. Tadi tu untuk contoh yang sebelum tadi, sebelum ini ialah point dengan point. Yang ni pula diberi if there is this vector and point. Ini untuk contoh yang ni. Kali ni dia main inverse. Maksudnya kita tahu vektor tapi kita tak tahu salah satu initial point ataupun terminal point. Okay.
Untuk soalan A, saya modify sikit jadi A plus. Okay, find initial. Ni saya ubah soalan sebab solution dah ada kat kiri tu, kau boleh tengok lah. Find initial point of V equals to 3I minus 2J if terminal, saya pakai nilai yang sama, 1, negatif 2. Soalan lain. Alright. V ni boleh juga dalam bentuk, saya boleh tukar dalam bentuk 3 tolak 2. Okey, sekarang ni 3 tolak 2, vektor ini sama dengan kalau kita cari terminal minus initial. So dalam kes ni kita tak tahu initial dia, kita ambil lah terminal 1 minus the first coordinate. Okay, and the second one, terminal negative 2 minus y. XY ni represents initial punya point lah. Okay, initial point XY lah katakan. Okay, let initial point be XY, terminal kita dah tahu. So lagi jelas lah, 1 negatif 2. Okay, so that's why 1 tolak X kat sini. Lepas tu negatif 2 tolak Y. Sekarang ni apakah koordinat point XY tersebut? Okay, kita dah tahu ini adalah sama dengan ini, manakala yang negatif 2 pula sama dengan yang negatif 2 tolak Y. Jadi kita cuma ambil nilai. Okay, so kita ambil lah persamaan ni, kita 1 tolak X. Satu lagi pula negatif 2 sama dengan negatif 2 minus Y. Dan daripada sini kita selesaikan persamaan linear ini, jadilah 2. Betul lah 2. Untuk yang kanan pula, Y sama dengan kosong. So point initial dalam soalan yang telah saya ubah suai ini ialah to 0. Very simple. Dia melainkan main operasi tolak saja dengan syarat, dengan assumption bahawa kamu tidak terbalik initial dengan terminal. Always terminal minus initial. That's all. If it involves 3D pun sama juga. Hanya libatkan komponen K. Sekejap, saya baca satu email pentingnya. Apa ni? Okay, 4.5 baru. Okay, kita teruskan. Ini hanya properties saja, dan properties vectors ibarat properties algebra. Ibarat, boleh kata sama pun sebenarnya. Biarlah dalam operasi tambah dan melibatkan addition and also multiplication, it remains the same. So yang sini saya tak nak pergi secara lanjut, lebih lanjut. Yang ni pun saya tak nak terlalu lama sebab ini hanyalah algebra. Saya skip dulu sebab saya assume almost everyone can do the algebra. Tak ada yang kita boleh orang kata penting sangat kat sini. Okey, sekarang ni kita nak cari unit vektor dan juga magnitude untuk case 2D dan juga 3D. Tadi kita baru tahu sebutan vektor dalam I dengan J, tetapi kita tak tahu, kita cuma tahu pergerakan dia lah. Kita tak tahu berapakah distance dia, kita tak tahu magnitude dia. Okay? Sekarang ni kita akan pergi ke situ.
istilah yang digunakan kat sini bukan magnitude, dia guna norm. So saya assume selamat untuk kita nyatakan kat sini magnitude, okey. Okey. Dalam simbol magnitude ni adalah magnitude V. Ni saya suka guna magnitude. Dulu saya guna magnitude, tapi boleh juga kalau kita panggil sebagai norm. Dan some say kat tempat lain dia berkata distance. Tak ada masalah. Sebab tadi dalam lakaran awal saya, suppose this is a 2D and this is a vector V. Okay, suppose this is a vector V, where it represents the movement from point A to point B in the form of I and J. Tapi kita tak tahu jarak. Jadi senang je kalau kamu nak nampak kat sini, sebenarnya dia merupakan kata kita jadikan dia sebagai right angle triangle. Itulah kita dapat formula dia, square root of x squared plus y squared. Jadi katakan yang pertama ni kita diberi vektor I minus J, pergerakan dia. Kita tak beritahu point dia. Ini adalah pergerakan dia ialah 1 minus 1 So I minus J. Okay. Sekarang ni apakah jarak dia? Katakan kita dah tahu nilai V, kita nak cari dia punya norm atau magnitude, atau orang panggil distance. Jadi symbol of magnitude of V equals to square root of 1 plus negative 1 squared. So square root 1 plus 1 equals to square root 2. Sekacang itu sebab di sini kita dah tahu ini adalah Pythagoras. I, katakan ni I squared plus J squared equals to norm squared. Ni apa tu, dia punya norm lah. Norm squared. Okay. Okay, so soalan yang seterusnya dia melibatkan operasi summation dan dia combine dengan magnitude. Okay, so combine dengan magnitude. Yang ni saya tak nak lama jugalah. Kamu just tengok sekejap secara setengah jam. Yang penting dalam kes ni ialah kamu tahu cari tambah. Okay, saya tunjuklah satu. Untuk kes A tu senang sangat. U plus vector V, find the magnitude. Okay, diberi U sama dengan I minus 3J plus 2K. Tebal sangat. Sekejap. Ni U. Okay, V sama dengan I plus J. Menariknya, adalah menarik sangat, bolehlah. Menarik soalan ni dia tak ada K. Okay, dia tak ada K. So kita lakukan operasi U plus V dahulu. Kita kena buat dulu kalau boleh. U plus V dari sini ialah 1 plus 1 I plus negative 3 plus 1J. Kalau tak ada sebutan K, kita assume K adalah skala kosong, kosong darab K. Bagi sedikit bagi Microsoft Whiteboard ni. Sekejap. Okay. So jadi 2i plus negative 3 plus 1 jadi negative 2 kan. Negative 2j plus 2k. Okay, saya double check. Negative 3 plus 1 okay, plus 2, okay. Tetapi dia bukan nak tahu U plus V, dia nak tahu the magnitude of U plus V. So masuk balik dalam formula sama dengan square root 2 squared
plus negative 2 squared plus 2 squared. Dapatlah square root 4 plus 4 plus 4, 4 over 8 over the square root of 12. Okay, sebab square root of 12 ni adalah bersamaan dengan square root of 4 times square root of 3. Dapatlah jawapan ni dalam simplified radical form 2 square root 3. Okay. Boleh tak cari untuk saya, sebab dah ada dah untuk soalan ni dah ada jawapan. Saya nak buat soalan A plus, A yang saya dah alter. Saya nak kamu cari magnitude boleh tak cari untuk saya magnitude vektor V minus U. Berapa? Saya nak tahu jawapan je nanti. Okay, cari sekejap. Saya bagi masa 2 minit. Okay, kamu boleh bagi tahu magnitude dia direct atau lakukan satu-satu. Apakah V minus U? Then kamu cari magnitude dia, tak ada masalah. Nanti bagi tahu jawapan secara mulut saya ke korang. Bagi tahu jawapan secara mulut je lah. Tolong komunikasi dengan saya. Bosan jangan seorang-seorang ni. Rasa macam cakap dengan dinding. Atau semua tengah study untuk quiz. Quiz senang je. Bila saya cakap senang tu senang lah, serius. Berapa? 2 square root 5. Magnitude dia ke? 2 square root 5. Okay. Saya tak check lah jawapan ni. Kalau ada yang tidak bersetuju dengan jawapan yang kawan kamu bagi, sila suarakan. Kawan kamu kata jawapan ni adalah 2 square root 5. Okay. So tahniah, saya assume kamu cari dulu dia punya V minus U dulu. Simple algebra punya solution. And then by using the square root of x squared plus y squared, a squared plus b squared boleh, dapatlah magnitude V dengan U. Okay, tahniah. Saya teruskan dengan soalan lain dulu. Saya nak masuk juga dot product. Okay. Oh, unit vektor saya tak bagi tahu tadi. Alright, sekejap. Kita patah balik sekejap untuk unit vektor. Okay. Apakah unit vector? Unit vector is basically the size of a unit vector. Maksudnya satu unit tu berapa magnitude dia. Okay. Jadi katakan ni saya tunjuk secara seimbang lalu saja. Tadi ada ke V1 negatif 1 ada? Okay, find unit vector of 1, sorry, tak boleh dalam kurungan, dia kena tajam. 1, negatif 1. Okay. Tadi kita tahu V kita adalah 1 negatif 1 ataupun dalam bentuk I minus J. Dan magnitude tadi kita dah tengok dalam solution sebelah sama dengan square root 1 squared plus negative 1 squared sama dah square root 2. So unit vector
which represents by this symbol a hat, topi kecil, adalah nilai vektor per magnitude. Jadi satu orang kata dalam bahasa biasanya ialah size vektor untuk satu unit. Okay. So bila dah tahu I minus j over square root 2, kita letaklah dalam bentuk per satu-satu. Jadilah I tak cantik macam ni. Dia tak ada salah lah kalau kamu nak letak macam mana pun, jadi dia macam ni. Saya suka letak macam ni. Minus 1 over square root j. Tak payah kurungan pun tak apa. Tadi saya masukkan tu, mula-mula saya nak letak macam ni. Sama je kan? Tak ada masalah. Kalau kamu nak letak dalam bentuk vektor tu, bolehlah jadi 1 per square root 2 and negative 1 per square root 2. Also kan Okey, ni kita abaikan dulu. Sekejap untuk dot product, mungkin kita habis 5 sukut sebelum kamu mula quiz. Okey, dot product dia ada dua kumpulan kelas utama Satu dot product, satu lagi cross product. Dua ni ada property yang berbeza dan saya nak kamu nampak dulu beza dia ialah simbol dia. Katakan di vektor U, ni adalah dot product dan cross product ialah U. Nah, ni cross, dia product juga tapi dia cross. Dalam vektor, dua-dua ni menandakan product, tapi satu dot product, satu cross product. So, apa beza dot product dengan cross product? Kita akan tengok satu-satu dulu untuk dot product Again, the properties sama je dengan properties algebra. Ini nanti kena saya rasa yang ni diberi formula ni ni orang panggil angle between the vector u and the vector v Ni kita skip sekejap, saya nak tengok contoh. Ada contoh yang mudah lah. Okeylah, saya ambil lain dulu. Okey. Saya tembak u, saya bagi vektor 1, negatif 1 dan v saya ambil lah 2 dengan 4. Okey. Okey. So apakah u cross product dengan v? Boleh tak saya besarkan sikit lah? Maksudnya kita asyik main dengan I, J je, kita besarkan sikit lagi lah. Melibatkan K 2. V sama dengan 2, 4, negatif 3. Okey. Apakah U dot product V? Kita akan ambil 1 multiply with 2 plus for the I component negative 1 times 4 plus for the third component K 2 times negative 3. Jadilah 2 tambah tolak 4 tambah tolak 6. So 2 tolak 4 tolak 6. Jadi negatif 8. Ini merupakan dot product untuk UV. Cross product nanti dulu. Cross product nanti dulu. So agak mudah. Kamu hanya lakukan operasi darab yang betul-betul darab tu terhadap komponen I, J dengan K. I dengan I tambah J dengan J tambah K dengan K. Okey. Saya terus pergi ke sini. Okey. Sekarang ni dia nak tanya apakah angle
antara dua vektor. Sekarang ni U vektor lain, V movement dia lain, dan dia boleh we can represent both of the vectors in form of a two line. Kalau kamu letak dalam skala 3D, saya malas nak lukis sangat sebenarnya. Sekejap. Yang ni mungkin penting kot sedikit untuk kamu kuis petang ni kan. Kalau contoh U, pergerakan dia ialah 1, -1 dengan 2. -1 kalau pasti Y dekat mana sajalah saya beritahu kamu kan. Takut petang ni kamu terkejut. Kita kan main dengan 3D, kamu kena mahir lah dengan apa, kalau X positif, Y negatif dan Z positif negatif. Okay, tak apa, that's not the point right now. Saya nak terus zahirkan contoh saya lukis secara rambang saja sebab susah nak lukis dengan 3D ni. Katakan ni U, ni V. Okay, U, V. Dia adalah dua movement berbeza dan dia boleh ada sudut antara pergerakan U dengan pergerakan V. Okay, so sudut tersebut diberi pada formula cos theta equals to U times V over the magnitude of U times the magnitude of V. Of course, theta equals to the inverse cos of those expression. Sorry U saya macam V. Okay. Okay. So, tadi carilah angle antara U dengan V. Okay. Find the angle between vector U and V. So kalau kita masuk dalam formula balik, kita perlu cari the inverse cos between the dot product. Dot product kita dah cari tadi, iaitu 8 over, kita tak cari lagi magnitude of U dan magnitude of V. Yang mana benda tu agak mudah je. Apakah magnitude U? Kita tak cari lagi. Kita cari sekejap square root 1 squared plus negative 1 squared plus 2 squared. Dapatlah jawapan dia. Untuk V pula square root 2 squared plus 4 squared plus negative 3 squared. Okay, jangan lupa square root ya. Ni akan dapat 1 tambah 1 tambah 4, jadi square root 6. Yang ni pula sama dengan 4 tambah 16, 20 tambah 9, square root 29. Saya dapat check, 4 tambah 16, 20 tambah 9, 29. Okey. Jadi kita masuk balik dalam formula. So, square root 6 darab square root 29. Masuk dalam kalkulator, berapakah theta tersebut? Okey. Saya kena kalkulator. Berapa? Berapa? 127. 127. Terima kasih. 127. Okey. Terima kasih. 127 degree ya. Saya akan buat juga. Sebab kebetulan dah pegang kalkulator ni. 8 bagi jawapan, okey. Shift cos answer. Baik. Sir, negatif 8. Negatif 8. Saya salah kira ke? Oh, negatif 8. Terima kasih. Negatif 8 rupanya. Okey, square root 6 kali square root 29. Okey, negatif 8. Okey. Alright.
127.33 okey, sama jawapan. So dia tak ada acute angle kat situ, dia angle yang besar daripada 90 kat situ. Simple je. Formula ni saya rasa diberi untuk dot product untuk mencari degree. Okey, tak ada masalah kat sini. Yang ni hanya kamu boleh baca, cuma saya nak bagi tahu beberapa perkara ialah konsep perpendicular dengan orthogonal. Dan benda ni kita boleh faham dengan kita faham pasal konsep degree dengan trigonometri. Okey. Kenapa dia cakap kat sini? Okey. If two vectors, saya rumuskan, if u and v are perpendicular atau apa, serenjang serenjang. Then the uv, the dot product between u and v is equivalent to 0. Okay, dalam usaha saya nak menghafal, sebelum saya nak menghafal, saya fikir kenapa uv kosong? Tak dinyatakan kat sini secara direct. So saya balik kepada formula tadi Kalau dia perpendicular, okay, perpendicular kan, maka degree dia 90. Okay. Okay, jadi cos theta diberi u darab v per magnitude of u times magnitude of v. Dan berapakah cos 90? Sama dengan kosong. Of course lah, kita tahu trigo ada punya property, cos 90 sama dengan kosong. Jadi kalau cos 90 sama dengan kosong, kita compare on the left and the right here, uv mesti kosong. Tak kisahlah apa magnitude u, tak kisahlah apa magnitude v, the only possible values for u and v must be 0. So bear in mind, tanamkan dalam minda anda, jika theta adalah 90, dia punya hasil darab dot product mesti equivalent to 0. Okay, this is how I reason myself to get the properties right. Okay. Orthogonal saya check, orthogonal pun maksudnya adalah perpendicular. Saya kata tak berapa gemar. Mula-mula guna perpendicular, lepas tu orthogonal. Tapi orthogonal juga adalah sama maksud dengan perpendicular Okay, so kita agree perpendicular 90 degrees, orthogonal 90 degrees, and the dot product must be equivalent to 0. Okay, I think that's sempat lagi ke masa? Sekarang dah pukul 5. Saya pun nak bagi kamu prepare untuk ini. Okay, sebelum saya habiskan dekat dot product je hari ni. Cross product minggu hadapan, tapi saya nak habiskan dekat tadi kita tahu kalau perpendicular. Okay, sekarang ni kita main kalau parallel atau selari. Okay, kalau kita selari, kita tahu dia adalah dalam kecerunan yang sama. Okay, degree dia sama. Kalau kamu ingat balik coordinate geometry, if it is parallel, maka degree kecerunan M1 equals to M2. Ingat balik saja nak sembang-sembang lah. Kalau perpendicular, ingat lagi dah? Itu korang tak ingat sebab saya kata chapter 1 tak masuk. M1 times M2 equals to -1. Okay, this is the concept from the coordinate geometry. Tapi dalam case ni parallel, kalau dalam vektor dia bukannya nak orang kata mesti garis lurus mesti sama panjang. Dia nak tahu kecerunan tu sama panjang, kecerunan tu sama. Jadi dalam case ni kita zahirkan dalam bentuk skala. Okay, if vector u parallel with v, then it means that u can be represented as a scalar of k times v. Okay, so contoh dah diberi dari sebelah.
Macam mana kita nak buktikan parallel atau tidak? Kita cuba cari K ni. Alright, itu saja saya nak bagi tahu setakat ni. Saya cadangkan kita rehat sebentar supaya kamu ada masa untuk bersedia untuk kuis. Kuis kita akan mula pukul 5 suku. Yang cross product ni baca sendiri dulu. Kita akan sambung semula hari Selasa depan. So saya stop record